Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pemimpin PHBN berjumpa pagi ini. Desas-desus kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semakin bertiup kencang apabila pemimpin kedua-dua gabungan itu dikatakan akan mengadakan perjumpaan di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur jam 10 pagi ini. Beberapa sumber PH dan BR memberitahu perkara itu di Malaysia kini. Bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak memberitahu tujuan perjumpaan itu diadakan. Saya diberitahu memang ada perjumpaan antara pemimpin PH dan BN, tapi saya masih tidak pasti perjumpaan itu berkenaan apa, kata sumber BN itu ketika dihubungi. Sementara itu, satu lagi sumber Pakatan Harapan berkata bahawa ia sekadar perjumpaan biasa sahaja, bukan rasmi sekadar perjumpaan. Tak salah jika pemimpin PH dan BN berjumpa dan bertukar pandangan selepas penat dengan kempen pilihan raya, katanya. Selepas lebih 24 jam berakhirnya PRU15, belum ada mana-mana parti yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri ekoran situasi parlimen tergantung. Keputusan rasmi menunjukkan PH menjadi parti pemilik kerusi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional dan BN yang menjadi kerajaan sejak PRU14 pula hanya menguasai 30 kerusi. Petang tadi, gabungan Parti Sarawak GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan Barisan Nasional. Yakin diberi peluang, pengurusi Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yang yakin dapat mencukupkan bilangan kerusi minimum Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun, BN kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada berunding sama dengan GPS atau BN. Berdasarkan kenyataan semasa, kerjasama di antara BN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapatkan penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Sementara itu, pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata tiada sebarang perundingan dengan BN setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan. Lapor wartawan Sinar Harian Zahid mengingatkan semua ahli parlimen BN yang menang PRU15 desakan terbaru itu hadir selepas sebilangan pemimpin UMNO bahagian Bukit Bintang berhimpun di ibut pejabat parti itu di Menara Dato' On, Kuala Lumpur, menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin nombor 1 parti itu. Ketua UMNO Cawangan KLCC Datuk Seri Zulkarnain Tai berkata, sebagai pemimpin parti utama, Datuk Seri Ahmad Zahid perlu mengambil tanggungjawab sepenuhnya dengan kekalahan memalukan ini. Begitu juga dengan Ketua UMNO Cawangan Jalan Hang Jebat, Muhammad Zalnain Mokhtar pula berkata, Presiden UMNO itu dilihat lebih mementingkan agenda peribadi berbanding kepentingan parti. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Anwar, sokongan untuk PH bentuk kerajaan mencukupi, kata Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan dia mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan ketika saingan mereka, Perikatan Nasional, terus menggambarkan sebaliknya. Pengurusi Pakatan Harapan berkata gabungan itu akan mengikut proses yang ditetapkan dan yakin mereka akan diberi peluang untuk mentadbir negara ini. Bahkan ahli parlimen Tambun itu memberi bayangan tanda tanya mengenai pihak yang akan memberikan dukungan kepadanya menjadi Perdana Menteri akan diketahui sebentar lagi. Ditemui media Kuala Lumpur lewat hari ini, Anwar bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut mengenainya. Semalam dah cukup bilangan 112 ahli parlimen biar parti berkenaan mengeluarkan kenyataan sendiri dalam masa yang singkat, sama ada malam ini atau besok, katanya. Sementara itu, menurut Presiden PKR itu lagi, PH akan mengikut prosedur yang sepatutnya seperti dimaklumkan oleh YDPA dan Speaker Dewan Rakyat. Seperti yang saya katakan malam semalam, ia sudah selesai dan biar mereka keluarkan kenyataan mereka sendiri, katanya. Selepas lebih 24 jam akhirnya PRU ke-14, belum ada
yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri ekoran situasi parlimen yang tergantung. PRU 15. Keputusan rasmi menunjukkan PH menjadi parti pemilik kerusi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional dengan 73 kerusi, yang mana BN menjadi kerajaan sejak merdeka belum dikalahkan pada PRU ke-14. Pada 2018 pula hanya menguasai 30 kerusi. Petang tadi, Gabungan Parti Sarawak GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan BN. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yakin akan dapat mencukupi bilangan kerusi minimum Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun BN kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada rundingan bersama GPS dan BN. Berdasarkan keadaan semasa bersama, antara PN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapat penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Anwar berkata dia juga gembira kerana isu mencukupkan bilangan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan sudah diselesaikan oleh PH. Dengan tahap sokongan yang diterima, saya yakin akan diberikan peluang untuk memimpin negara ini, katanya dalam temu bual yang disiarkan Astro Awani. Agong memberi tempo sehingga jam 2 petang esok untuk memimpin. Utama parti yang terlibat dengan PRU membuktikan mereka mempunyai majoriti Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. GPS sokong gabungan PN dan BN Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri. Gabungan Parti Sarawak GPS hari ini mengumumkan mereka bersetuju untuk bergabung dengan BN dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pengurusinya Abang Johari Openg dilaporkan bernama sebagai kata GPS juga bersetuju untuk mencalonkan pengurusi PN Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Berdasarkan keputusan PRU 15 semalam, GPS mempunyai 22 kerusi parlimen. Dengan gabungan ketiga-tiga parti terbabit, ia membentuk 131 kerusi di Dewan Rakyat sekaligus melebihi jumlah minimum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Terdahulu, Abang Johari mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin di Kuala Lumpur. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Pada sidang media di Kuching, Sarawak hari ini, Abang Johari berkata keputusan itu dibuat untuk mengukuhkan dan menstabilkan negara demi memastikan kesejahteraan rakyat, menjaga ekonomi. Dia juga menegaskan kerjasama itu berdasarkan kepada semangat menjunjung perlembagaan, persekutuan dan kedaulatan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia juga melibatkan isu kebebasan beragama di Sarawak, autonomi untuk Sarawak dalam hal pendidikan dan kesihatan serta isu-isu lain berkaitan kepentingan Sarawak. Bagaimanapun, setakat ini belum ada sebarang pengumuman atau kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak BN berhubung kerjasama tersebut. Pada masa yang sama, perkembangan sebelum ini menampakkan wujud kumpulan tertentu dalam UMNO dan BN yang menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan.